soalan yang paling popular, orang kata evergreen punya soalan. Sepanjang masa pun suka sangat dia orang tanya soalan ni, adalah satu titik yang berada dalam kita kata process of photosynthesis. Okay, so the whole day mereka kaji tentang process of photosynthesis. Dia akan ada satu point, bila graf tu kan dia buat graf rate of photosynthesis tu, dia ada satu point yang dia panggil sebagai compensation point. Ini adalah satu topik yang sangat popular. Compensation point ni, kita tahu plant ni dia ada dua proses utama. Okay, so photosynthesis and respiration. Okay, photosynthesis buat makanan. Okay, respiration gunakan makanan tu. Okay, so dia buat dan dia guna. Okay, pada compensation point ada satu ketika dalam satu hari, ada satu point di mana rate of photosynthesis ni akan sama dengan the rate of respiration. So pada point tersebut ditunjukkan macam ni lah dalam graf ni Okay, dia bukan sepanjang masa. Okay, ni pada waktu kita anggap, ini bawah ni graf ni dia punya manipulated variable dia adalah light intensity. Tak nak conteng lah, tak apa, cikgu tak contoh. Okay, light intensity ni dia increase daripada low ke high. Okay, kat sebelah dia punya part CY dia tu adalah of carbon dioxide. Okay, either decrease or increase. Okay, so dekat light intensity yang low ni pada peringkat A, so kita assume pada waktu bila tu? Pagi, subuh cikgu. Ya betul, pada waktu subuh. Biasanya mula-mula matahari mengeluarkan cahaya. Okay, light intensity baru nak ada. Pada waktu tersebut, pada waktu yang very low ni, semakin lama matahari makin keluar lah. Matahari dah semakin terang. Pada waktu region A ni, okay, sebabkan light intensity tidak berapa kuat, rendah, dia akan causes the rate of photosynthesis pun low juga. Okay, cikgu ulang semula because at region A, because of light intensity is lower, so the rate of photosynthesis is lower as well lah. Okay, tetapi kita tahu matahari itu dia akan mengikut pada waktu, makin lama dia akan matahari pula pencahayaan dia, light intensity tu makin lama dia akan makin tinggi berkadar dengan masa. So kat situ kita assume dah hampir tengah hari lah. Okay, dah hampir tengah hari, akan berlaku satu masa ulang semula tentang respiration. Okay, rate of respiration dia hampir sama sepanjang masa. Sepanjang masa rate penggunaan tenaga ataupun penggunaan glukos ni dia hampir samalah. Dia tak begitu berbeza sangat antara satu masa dalam satu hari tu. Maksudnya satu hari tu dia hampir sama je rate of respiration. Okay, jadi pada waktu region A ni rate of photosynthesis is lower but rate of respiration still the same lah, sama juga. Tapi pada waktu ni rate of respiration kita katakan higher than rate of photosynthesis. Penggunaan makanan tu lebih daripada pembuatan makanan. Maksudnya keperluan makanan tu lebih daripada production. Okay, so kat situ ya. Okay, sampai dekat satu peringkat compensation point ni, okay, dia jadi sama. Keperluan stok dengan kehendak tu, keperluan tu dia jadi sama. Okay, so tumbuhan dia buat makanan through the process of photosynthesis. Okay, makanan dihasilkan, pada masa yang sama dia menjalankan respiration, dia guna balik makanan tu dengan amount yang sama. So yang ni dikeluarkan 50, dia guna balik makanan 50, contohnya lah macam tu. Okay, dia keluarkan makanan 70, dia guna balik pun 70 juga. So sama betul-betul. Okay, stok yang dia sediakan sama dengan keperluan dia yang dia gunakan. Okay, itu pada compensation point. Okay, dia kaitkan juga kat sini jap, the rate photosynthesis. Okay, however, okay, agak-agaknya compensation point ni pada waktu bila dalam satu hari? Agak-agak compensation point ni bila agaknya? Tadi kita kata subuh lah. Awal kan? pagi. Awal pagi dalam pukul berapa agak-agak?
4, 5, 6 AM. Compensation point. 7, Compensation 8. point. Sebab pada waktu ni light intensity dah ada. 4, 5, 6 AM. 8. 9. 9. Compensation point ni kamu tengok kita cikgu conteng sikit lah. Ni light intensity dah makin tinggi dah ni. Nampak ni. Yang pagi subuh tadi tu kat sini, ni subuh. Subuh berapa matahari mula keluar. Subuh tu dia keluar rembang-rembang cahaya merah. Subuh tu macam mana? Ali tahulah kot. Ni pada waktu subuh cikgu kata pada waktu 7 lah kot. Matahari dah start ada. 7 pagi. Compensation point ni pada peringkat pukul berapa light intensity yang kat sini ni? Tengok dekat Gmeet Pukul berapa tadi? Boleh ulang balik percubaan bagi jawapan? Macam 7.30. 10 lagi 10 lah. Okay. Macam lepas kita perhimpunan tu, waktu perhimpunan kan macam gelap. Bila kita keluar dah terang. Macam tu kan. Pukul berapa lepas perhimpunan? Dalam 7.30 tu 8. 7.30 8. Okay. Compensation point ni dia depend pada matahari lah. Sebenarnya dia tak ada waktu yang pukul berapa, tapi kita boleh agak lah. Kita boleh agak dia punya masa dia tu, dia sebelum, dia bukan tengah hari lah. Dia bukan tengah hari, dia adalah in between pagi dengan tengah hari. Kalau nak cantik kita kata dalam pukul 9 ke pukul 10 macam tu. Compensation point. Pada waktu tu matahari sedang-sedang je. Pada sedang-sedang je dia buatlah makanan. Pada waktu tu respiration pun masih berlaku, jadi dia guna balik makanan tu, tapi amount pembuatan makanan dan amount of penggunaan makanan tu, consumption of the food tu adalah sama pada waktu tu. Sebab light intensity tu hanya membenarkan dia buat makanan banyak tu je. Dan penggunaan samalah macam biasa. Okey, itu adalah peringkat compensation point Okey, kita boleh katakan tak ada baki lah. Kononnya lah kalau dia buat makanan pada waktu tu banyak tu, the glucose produced in photosynthesis is fully used in respiration of plant. Pada waktu tu kalau dia buat glucose, pada waktu tu semua glucose digunakan untuk respiration, sama lah, maksudnya sama. Dia keluarkan, dia guna balik sama. Okey, akan tetapi bila matahari lagi tinggi ataupun bila intensity lebih meningkat, okey, dia akan masuk pada peringkat B. Okey, pada peringkat B, yang this one, okey, rate of photosynthesis accelerate. Okey, semakin memecut laju sebab light intensity makin tinggi. Jadi the production of glucose jadi lebih banyak daripada penggunaan glucose. Okay, the production of glucose is higher than the consumption of glucose. Itu yang berlaku kat sini lah. Maksudnya the rate of photosynthesis is higher than the rate of respiration. Okay, itu pada peringkat B. So kat sini pun kamu boleh cerita 3 perkara Kalau dia masuk essay, cerita pada peringkat A apa yang berlaku, light intensity rendah apa yang berlaku. Okey, kamu cerita pada compensation point apa yang berlaku, dan akhir sekali kamu cerita pada peringkat B apa yang berlaku. Dia ada berbeza 3 perkara kat situ. Okey. Cikgu, tanya boleh? Boleh. Yang B tu kan cikgu cakap the rate of photosynthesis accelerate kan? Accelerate tak adalah, dia macam lebih tinggi sebenarnya. Dia tak adalah ada 2 accelerate tu cikgu yang gunakan. Okey, lebih tinggi. Kenapa graf dia, gradient dia macam mendatar berbanding A? Tapi dia memang akan satu masa matahari terik, macam dah sampai terik, dah optimum punya light intensity lah. Maksudnya kita kata light intensity tu dah saturate. Cikgu keluar balik cikgu. Dia akan berbalik kepada yang kita punya cerita tadi lah. Dia light intensity tu dia tak sepanjang masa. Dia tinggi akan menyebabkan rate of photosynthesis tu tinggi juga, tak sepanjang masa. Dia akan ada satu masa dia akan jadi malah constant, sebab light intensity tu dah sampai saturate lah, tepu dah. Dia dah tak boleh dah nak tinggikan lagi production dah sampai tahap tu je. Okay, so ini balik pada cerita yang tadilah berkait dengan yang limiting factor, dah tak boleh tinggi dah. Okay, okay ke?
Azra okey? Faham? Okey. So cikgu teruskan. Okey. Apa yang cikgu nak? Okey, so sekarang hopefully cikgu hope faham lah ya kat sini. Ada 3 perkara tu. Compensation point adalah the point where rate of photosynthesis is the same as the rate of respiration. Okay, so the production of ni cerita sebabkan produk dia bukan setakat glukos, produk dia adalah carbon dioxide juga. So the production of carbon dioxide during respiration is equal to consumption of carbon dioxide during photosynthesis. Okay, carbon dioxide pun sama, yang keluar masuk pun sama. Glukos yang keluar masuk pun sama, bukan keluar masuk, glukos yang dihasilkan dan digunakan pun sama. Okay, so itulah dia punya penerangan dia lah. Okay, tapi kamu ceritakan compensation point ni untuk region compensation point je lah. Still ada 2 benda lagi A dengan B yang tu yang kamu kena explain. Okay, soalan cikgu pun nak minta tulis juga yang ni. Pada pendapat kamu, agak-agaknya lah, contohnya kita kekalkan, kita kan boleh buat greenhouse tu kan, kita kekalkan compensation point ni dekat plant. Kat greenhouse tu throughout the day, sepanjang masa kita kekalkan. Agak-agaknya bagus ke tidak dan bagi sebab kenapa. Jangan risau, tidak ada nama, so kamu jawab betul salah pun tak ada orang tahu. Tadi cikgu ada dengar orang bercakap dekat Meet. Banyak apanya korang bercakap kat sini. Sorry cikgu tengok dekat situ, tak apa. Kamu buat, cikgu baca chatting jap. Lebih tinggi carbon dioxide concentration boleh mati ke plant tu. Macam kalau overwater plant tu boleh mati. Overwater plant tak mati. Water duduk kat bawah. Dia mati kalau tenggelam. Carbon dioxide mungkin stay constant je kot. Cikgu rasa carbon dioxide ni kalau ikut dalam graf tu tak. Kita tinggikan carbon dioxide ni still juga dia punya rate of photosynthesis tu constant. Okay, cikgu jawab untuk istilah. Cikgu jawab dekat ni chatting. This graph. No. Okay, apa lagi soalannya? Enzyme. Okay, ini ada jawab kat sini ni, betul lah ni. Kinetic energy. Scan. Itulah yang jawab 4 pagi, 5 pagi tadi tu. Cikgu pun pelik. Gelap. Tengah hari aku pukul 11. 11 terang sangat dah. Gelap. Tak pernah keluar rumah. Allahu Akbar, siannya. 9.30 okey lah. 9.30 compensation points. 9.30 ke 10 lah macam tu. Kedudukan matahari, betul Adil. Dia tengok pada matahari pada hari. Alah siannya. Okay. Sebenarnya PDAC ni dia seronok guna, tapi memang kelemahan dia banyak guna data. Even cikgu sendiri pun delay kalau guna PDAC ni. Cuma sesekali bolehlah nak guna untuk cikgu nak tengok respon secara separately. Sebab kalau kamu respon dekat dalam Google dalam Meet ni kan, yang chatting Meet ni dia linear. Dia linear tu maksudnya dia memanjang ke bawah. Tapi kalau kamu respon dekat PDAC tu, kita boleh nampak linear lawan dia apa ya. Dia bukan linear lah, kita boleh nampak satu-satu macam tu. Kita nak lock ke? Dia takut, ada lagi yang tengah tulis lagi ni. Tengah semangat lagi. Tapi dah terlebih waktu dah. Okay, lock lah. Lock tu sebab kamu dalam exam pun kena jawab ikut masa.
Jadi kita lock je. Okay, tengok dekat kamu punya Google Meet. Okay, so kalau kita jawab soalan kalau kita tanda soalan esei, okay, dapat 1 markah kat sini, not good. Okay. 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 So maksudnya ni memang dia dah baca lah kot ni. So 5 markah. Yang ni it's fine because at the compensation point it is receive enough oxygen and carbon dioxide. Yang fine ni sebenarnya salah, tapi dia ada point bawah dia yang cikgu boleh terima. Okay, therefore ada masalah kat sini. Okay, so ini pun bagus juga. Dia bagi tahu situasi yang berbeza. So good, jawapan dia sebenarnya not good ya. Macam cikgu tanda je dulu. Balance point no oxygen bubble. Kenapa cerita tiba-tiba oxygen bubble ni? Okay, so cikgu the oxygen also. This is because okay, tak apa. Cikgu, it's not good. Okay, apple to grow. Does not having extra oxygen to be released to its surrounding. Okay. Ini very good point ya. Yang tadi pun ada juga. This is because the excess oxygen. Tapi dia tak kaitkan betul-betul. Okay. Yang ini antara good point ya. Dia bagi tahu kenapa dia not good. Sebab nanti tidak ada excess ataupun oxygen akan dilepaskan ke surrounding. Okey, yang ni bagus dia ada kaitan tu sebenarnya. Dia ada kaitan dengan oksigen, dia ada kaitan dengan carbon dioxide. Okey. Cikgu go through lagi yang mana cikgu boleh go through Okey, yang ni tadi energy to grow. Okey, yang ni betul yang panjang ni kalau yang panjang betul lah. Okey. No, betul. Insufficient glucose. Okay. There is sufficient glucose. Okay, betul. So yang ni pun betul. Tak mencapai pula yang ini. Dia tidak berceritakan kenapa no tu, tak kuat dia punya hujah dia kenapa no tu. Okay, nanti boleh tengok kawan punya jugalah Okay, seterusnya not good, it can slow down the process of photosynthesis to produce glucose. So ini pun tidak kena, no dah dapat 1 markah tapi dia jawapan dia tidak berkait Not good because the product photosynthesis will be fully used for the plant respiration. Okay, ini pun cikgu suka juga. Ada cerita pasal plant tu, lepas tu dia cerita pasal oksigen yang dilepaskan ke atmosfer, berkait pula dengan organism lain. Tidak ada oksigen, maka organism lain mendekat dari mana nak dapatkan sumber oksigen tu. Okay, so yang ni bagus. Okay, ayat dia simple dan kita senang faham apa yang nak bagi tahu. Okay, extra glukos tu nak gunakan untuk proses-proses lain seperti growth ataupun production of flower, seed and fruit. Lepas tu dia bagi tahu juga kaitan dengan oksigen. Okay, so not good because product of will be fully used for the plant respiration. Okay, dia pendek sangat, dia tak uraikan. So kalau fully used apa yang berlaku? Okay, so kat sini not good. Okay, ni boleh juga tapi dia tak berapa huraian, tak berapa kemas.
Okay, good. Dia ada kaitan dengan grow. Okay, good. Dia ada kaitan dengan production of fruit and leaf. Okay, ni not good. Okay, apa benda cerita ni? Early morning, late evening, the compensation point may be reached at photosynthetic. Separation. Aduh. Ini Allah, tinggi sangat dah label kamu ni. Okay, yang ni maybe dia tak berapa berkaitan lah kat sini. Ada gamma radiation apa kan? Okay, tak apa, cikgu teruskan. Consider must exceed. Okay, betul. Okay, ni pun betul. Okay, pendek tapi dia boleh dapat 2-3 markah kat situ. Not good 1 markah. Okay, having carbon dioxide pass. Ni tak jawab soalan. Tak ada no ataupun yes. Having a carbon dioxide exchange past the compensation point. Kamu ni kena jawab soalan dulu. Yes or no. Kalau tak ada yang tu tak apa. Not good, it's better for the fun to have more. Okay, bagus lah. Yang jawapan last ni, dia pendek tapi sebenarnya dia faham. Lebih bagus kita ada storage yang lebih daripada kita ada ngam-ngam je. Dalam kamu punya simpanan makanan kat rumah, kan setiap mak kamu simpan lebih. Mana ada mak kamu beli hari ni habis tu. Setiap masa pun kita kena storage tu lebih daripada keperluan. Okay, so jawapan dia, ramai dah jawab betul dah tadi, so cikgu pun lalu je lah. So jawapan dia is not good. Mana pula jawapan dia tak keluar ni? Subhanallah, hilang pula jawapannya. Okay, jawapan dia adalah not good. Jawapan dia dalam buku memang kalau dalam exam dia ada kaitkan 2 perkara Is compensation point good? Jawapan dia memang not good. Tapi dia ada kaitkan lagi tentang 2 benda. Satu, dia cerita tentang not good pada plant itu sendiri. Not good pada plant. Bukan 2, 3 pun boleh. Okay, not good pada plant. So kat sini ada pada plant. Okay, not good kepada ada organism. Okay, yang ketiga, not good kepada environment. Okay, maksudnya compensation point ni walaupun kita nampak macam simple, hanya 1 point saja, tapi sekiranya compensation point ni dia berlaku sepanjang hari, dia tidak ada langsung satu masa di mana beyond daripada compensation point, melebihi compensation point, maka dia akan efek kepada mungkin plant itu sendiri, pada ada organism dan juga environment. Okay, pada plant tadi dah ceritalah, dia tidak boleh ada proses growth, dia tidak boleh ada proses penghasilan fruit, seed and flower macam tu. So for other organism, dia ada kait pula dengan pelepasan oksigen. So other organism which depend on the oxygen released by plant. Maksudnya plant ni dia bukan hidup sendiri. Sebab tu kita kata, kalaulah kamu kata tak payah ada plant lah, semua plant dekat muka bumi ni kita cut off, kita tak payah ada. Tak boleh, sebab plant tu adalah sumber mengeluarkan oksigen kepada kita. Okay, jadi bila rate of photosynthesis is higher than rate of respiration, so dia akan menyebabkan excess oksigen akan dilepaskan ke surrounding. Sebab fotosintesis, produk dia adalah oksigen. Jadi oksigen yang release ke surrounding itulah yang kita gunakan. Okay, that's why the compensation point tu tak boleh. Kalau compensation point tu umpama plant tu hidup sendiri dia je. Sebenarnya tak, sebab semua organism lain yang hidup dia depend pada plant untuk sumber oksigen. Okay, yang ketiga kita boleh kaitkan dengan environment. Agak-agaknya environment ni apa kaitan dia? Kamu rasa apa kaitan environment pula dengan keburukan sekiranya compensation point ni berlarutan sepanjang hari ataupun sepanjang masa? Apa kaitan dengan environment? Gas, cikgu. Gaseous exchange. Gaseous exchange, boleh spesifik tak pada environment tu? Macam mana Macam mana? yang cycle tu, yang carbon cycle, yang oxygen cycle tu.
Oh, yang itu carbon cycle. Carbon cycle. Oh, boleh juga carbon cycle. Okay. Tapi sebenarnya cikgu nak pergi kepada yang lebih worse daripada tu. Sebenarnya boleh juga menyebabkan, okay, bila plant dia tidak menjalankan fotosintesis dengan kadar yang lebih tinggi, dia keluarkan karbon dioksida, dia serap balik karbon dioksida dia untuk fotosintesis dengan respiration tu, maksudnya dia tidak berkait dengan organism lain. So organism lain ni kita lepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ni sekiranya tidak digunakan oleh plant, sebab plant dia shock sendiri, dia sendiri keluarkan karbon dioksida, dia guna balik karbon dioksida dia tak guna langsung karbon dioksida yang dikeluarkan oleh organism lain. What happen is kita punya environment akan dipenuhi dengan karbon dioksida. So bila tinggi kadar karbon dioksida dekat environment, apa yang terjadi? Kita pernah belajar belum ni pasal environment? Bila karbon dioksida punya gas banyak di udara, dia akan menjadi apa? Rasa kau belajar lagi ni. Okey, karbon dioksida ni dia akan menjadi satu layer dekat kita punya atmosfer yang dipanggil greenhouse layer. So greenhouse layer ni dia lagi banyak, dia akan jadi layer tu lagi tebal. So just like kita punya macam blanket kita pakai, lagi tebal lah blanket, lagi tebal. So lagi banyak karbon dioksida ni, blanket lagi tebal, maka suhu bumi akan jadi lebih tinggi. So dia akhir sekali, walaupun nampak kecil, tapi akhir sekali karbon dioksida yang semakin banyak di udara kerana tidak diserap, not absorbed by plant, dia akan causes global warming. Itu pun boleh jadi point kamu global warming. Sampai ke tahap itu sekali, efeknya sekiranya ada sesuatu yang perubahan proses yang lain. Faham ke ni? Cikgu kaitkan banyak-banyak ni. Global warming. Faham cikgu. Ke dah tak? Sebab tu cikgu kata plant ni tak boleh kita separatekan daripada kita punya syllabus biology. Pentingnya nak belajar plant ni sebab semua apa yang berlaku pada plant tu akhirnya akan berkait pada kita. That's why kita kena belajar juga. So plant bila dia keluarkan, bila dia tak keluarkan, dia bekerja sendiri dekat compensation point tu, dia tidak depend pada organism lain. Kita yang sebenarnya depend pada plant, jadi efek pada kita lah. Efek pada environment juga. Okay, so itu je lah kot. Ambil lah note-note tu sikit. Supaya kamu boleh gunakan kalau ada soalan keluar dalam isi. Okay, global warming tu dah ada greenhouse effect. Rupanya kamu dah belajar carbon dioxide trap heat kan. Ya, carbon dioxide dia trap heat. Tu dia kata bila carbon dioxide tu lagi banyak, lagi tebal, umpama kamu pakai blanket yang tebal di malam hari. Macam tu lah, bila pakai blanket tebal di malam hari, kamu tu bumi lah. Bumi jadi lagi panas lah. Okay, so tahniah semua kerana berjaya participate dengan jayanya dalam kelas hari ni. So kita